Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Sarigun untuk berita Borneo Turi TV malam ini. Bilangan kes COVID-19 di Sabah yang sudah pulih namun positif semula meningkat kepada 7 kes setakat semalam. Bilangan kes COVID-19 yang telah pulih tapi dirawat semula di Sabah bertambah daripada 2 kes pada 24 April kepada 7 kes setakat semalam. Daerah yang melaporkan kes dirawat semula semalam adalah Kota Kinabalu, Lahad Datu, Tuaran, Kinabatangan, Putatan dan Kota Belud. Setakat semalam keseluruhan kes yang masih dirawat di Kota Kinabalu ialah 19 kes, Lahad Datu 9, Tuaran 11, Kinabatangan 6, Putatan 3 kes dan Kota Belud 1 kes. Kes dirawat semula berlaku apabila ujian sampel pesakit yang berikutnya dikesan positif berbanding negatif dalam ujian sebelum ini. Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. Christina Rundi berkata 100 pesakit sedang dirawat daripada keseluruhan 311 kes yang dilaporkan di negeri ini. 207 kes sudah pulih dan angka kematian kekal dengan 4 kes. 583 orang masih ditempatkan di pusat kuarantin, manakala bilangan kumulatif individu yang discharge dari pusat kuarantin pula sebanyak 1,681. 14,275 orang telah tamat menjalani pengawasan dan pemerhatian kuarantin di rumah di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Makmal Hospital Queen Elizabeth telah selesai menjalankan 5,460 ujian setakat ini. Sementara itu, Sabah terus menunjukkan perkembangan baik apabila tiada sebarang kes positif baru COVID-19 dilaporkan. Buat kali keempat dalam minggu ini menjadikan kes di negeri ini kekal 311. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie pun berkata 5 kes pulih dilaporkan hari ini menjadikan bilangan kumulatif setakat ini sebanyak 212 kes pulih. Manakala 89 kes masih dirawat dan 6 kes yang telah pulih dirawat semula iaitu masing-masing 1 di Kota Kinabalu, Lahad Datu, Tuaran dan Kota Belud serta 2 kes dirawat semula di Putatan. Setakat ini Tawau kekal mencatatkan kes tertinggi dengan 81 kes termasuk 59 kes yang sudah pulih, diikuti Kota Kinabalu dengan 47 kes termasuk 26 kes yang telah pulih. Manakala Lahad Datu mencatat kes ketiga tertinggi dengan 42 kes termasuk 33 kes yang sudah pulih. Pusat Operasi COVID-19 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah LIKAS kini menggunakan projek perintis sistem penjejakan GPS ambulan. Ketua Pakar Perubatan Kecemasan hospital itu, Dr. Chia P. Keng berkata, sistem berkenaan bertujuan mengesan situasi semasa setiap ambulan bagi melancarkan pengurusan ambulan, meningkatkan sistem perkhidmatan perubatan yang mampu meningkatkan kadar selamat pesakit. Selain di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah LIKAS, sistem ini juga diguna pakai di Hospital Kota Belud, Hospital Kudat, Hospital Kuala Penyu dan Klinik Kesihatan Telupit. Objektif utama sistem ini adalah untuk memantau pergerakan ambulan bagi memastikan pasukan perubatan selamat dan tiba dalam waktu yang ditentukan. Petugas perubatan juga dapat melaporkan kejadian luar biasa seperti kerosakan, kelajuan, keletihan pemandu serta penggunaan berlebihan setiap unit ambulan. Sistem itu juga bertindak sebagai pengumpulan data klinikal termasuk memberi maklumat semasa mengenai keadaan pesakit yang berada di dalam ambulan. Ia juga mampu mengumpul data mengenai kes kecemasan, masa tindak balas dan prosedur yang dilakukan serta mengenal pasti waktu dan lokasi panggilan ambulan yang tinggi. Terdahulu, Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Frankie pun menyumbangkan beberapa peralatan bagi membantu melancarkan operasi di Pusat Operasi COVID-19, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah. Kes malaria di Sabah menurun 43% sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP.
Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, sehingga 18 April sebanyak 407 kes malaria zoonotik dilaporkan di negeri ini termasuk 1 kes jangkitan dari luar negara, 2 kes introduce dan 1 kes indus. Sempena Hari Malaria Sedunia pada setiap 25 April, ia mengingatkan masyarakat untuk memperbaharui azam mencapai sifar malaria. Sabah berjaya mencapai sasaran sifar malaria pada 2018. Usaha murni Kerajaan Sabah menyediakan pelbagai bantuan untuk setiap rakyat Sabah yang terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP tanpa mengira latar belakang termasuk fahaman politik nampaknya tidak langsung dihargai oleh pemimpin Parti Bersatu Sabah PBS. Lebih-lebih lagi ketika semua pihak bersatu hati memastikan rakyat yang susah mendapat bantuan. Ketua Pemuda PBS, Christopher Mandut sebaliknya lebih gemar untuk terus berpolitik dan menimbulkan perasaan benci dalam kalangan rakyat. Ahli Dewan Undangan Negeri Tandek, Datuk Anita Baranting berkata, kenyataan pemimpin muda itu yang mendakwa hanya penyokong Parti Warisan Sabah yang mendapat bantuan daripada kerajaan negeri menunjukkan wajah sebenar PBS yang suka menabur fitnah walaupun ketika negara sedang dilanda bencana. Anita berkata sejak hari pertama PKP pada 18 Mac lalu, bantuan makanan telah dihantar kepada golongan sasar melalui pemimpin akar umbi seperti Ketua Kampung dan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM kerana mereka lebih mengetahui mana-mana keluarga yang memerlukannya. Tegas Anita, bantuan itu disampaikan tanpa memilih bulu. Golongan yang memerlukan semuanya mendapat bantuan kerana itulah tujuan utama bantuan disediakan oleh kerajaan, katanya ketika dihubungi Borneo Today semalam. Katanya bantuan yang diberikan dibahagikan kepada beberapa fasa iaitu keutamaan adalah kepada keluarga miskin dan miskin tegar, ibu tunggal, anak-anak yatim dan orang kurang upaya. Selepas itu katanya bantuan difokuskan kepada semua ketua isi rumah yang terjejas agar objektif utama bantuan disediakan mencapai sasaran. Sehubungan itu katanya amat melampau apabila pemimpin muda seperti Christopher mengeluarkan kenyataan berunsur tuduhan yang hanya bermotifkan politik semata-mata. Sementara itu, Ketua Warisan Bahagian Kota Marudu, Majamis Timbong berkata, Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah mempunyai maklumat setiap penerima kerana bantuan disalurkan melalui pejabat daerah yang mempunyai data lengkap penduduk. Menurut beliau, PKOB turut diwakili agensi kerajaan pusat, justru tiada asas untuk membuat tuduhan bantuan diserahkan secara pilih kasih. Tambahnya 2,000 pakej bantuan telah diserahkan minggu ini manakala 2,000 lagi akan diserahkan minggu depan dan secara keseluruhan 14,000 penerima telah mendapat manfaat bantuan makanan daripada kerajaan. Tiada bazar Ramadan yang dibenarkan beroperasi di seluruh negara tahun ini membuka ruang kepada pertumbuhan usahawan pemasaran perniagaan atas talian melalui platform Bazar Ramadan Online. Inisiatif itu membantu peniaga kecil-kecilan menjual pelbagai jenis makanan secara online bagi mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menerajui usaha itu, seorang pendakwa, Ustaz Azman Jupri, yang mengambil inisiatif mewujudkan platform online peniaga Bazar Ramadan Papar dan Bazar Ramadan Putatan melalui laman media sosial Facebook sejak 10 April sehingga 24 Mei depan. Menurut Azman, setiap peniaga perlu mendaftar terlebih dahulu bagi membolehkan mereka mempromosikan makanan masing-masing di laman sosial berkenaan bagi membolehkan kod jualan diberikan kepada setiap peniaga tanpa sebarang bayaran. Azman berkata biarpun tidak dapat memantau secara peribadi penyediaan makanan setiap peniaga, namun beliau berulang kali mengingatkan dalam kumpulan itu agar mematuhi syarat penyediaan dan penghantaran makanan selaras dengan PKP. Antaranya mengingatkan peniaga supaya memakai penutup hidung dan mulut serta menggunakan sarung tangan ketika menyediakan makanan. Peniaga juga diingatkan supaya tidak mengambil tempahan sekiranya mereka tidak sihat atau mempunyai gejala batuk maupun demam. Penghantar makanan atau runner yang ditugaskan juga diminta supaya mematuhi penjarakan sosial 1 meter ketika menghantar makanan kepada pelanggan selain wajib memakai penutup hidung dan mulut serta menggunakan sanitasi tangan.
Pembayaran secara online disyorkan bagi mengurangkan kontak antara penghantar makanan dan pelanggan. Sehingga kini platform online Bazar Ramadan Papar mempunyai 1,800 orang ahli, manakala Bazar Ramadan Putatan mempunyai 2,000 ahli. Seorang lelaki ditemui lemas ketika mandi laut di Kampung Seri Aman, Batu 3.5 Jalan Apas, Tawau pagi tadi. Mayat mangsa Abdul Muttalib Ali Husin 30 ditemui terapung oleh orang ramai yang membantu usaha mencari jam 8.42 pagi sebelum ketibaan anggota bomba. 12 gelandangan termasuk seorang wanita diselamatkan Majlis Perbandaran Tawau MPT di sekitar pusat bandar Tawau semalam. Operasi bermula jam 9 malam itu tertumpu di beberapa lokasi yang sering menjadi tumpuan gelandangan termasuk lokasi tempat tidur mereka. Presiden MPT Datuk Amrullah Kamal berkata, operasi itu antara tanggungjawab sosial korporat MPT untuk menyelamatkan golongan kurang bernasib baik itu selaras dengan usaha mengekang penularan wabak COVID-19. Operasi itu juga tidak terhad kepada rakyat tempatan semata-mata, namun turut membabitkan warga negara lain. Semua gelandangan berusia 40 hingga 65 tahun itu ditempatkan di Dewan Arena Belia Tawau yang dilengkapi pelbagai kemudahan termasuk makan minum dan tempat tidur yang lebih selesa. Sebelum itu, mereka turut menjalani ujian saringan COVID-19 yang dikendalikan Pejabat Kesihatan Tawau. Saudara, kajian mengatakan kurang tidur boleh memudaratkan kesihatan dan menyebabkan penyakit kronik. Terus patuhi PKP dan ingat, jangan tidur lewat. Sabinus Saribun.